أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا بعد. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sebuah hadis yang diriwayat daripada sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata dia daripada Nabi SAW bersabda, innahu la ya'ti ar-rajul as-saminul azim yawm al-qiyamah la yazinu 'inda Allah janaha ba'udah. Innahu la ya'ti ar-rajul, sesungguhnya akan datang satu orang lelaki, as-saminul azim, yang besar, yang gemuk, yawm al-qiyamah, pada hari kiamat, la yazinu 'inda Allah, tidak berat pada Allah sebelah kepak nyamuk. Maknanya berat dia tu pada Allah Ta'ala tak sampai pun sebelah kepak nyamuk. Sekali tuan-tuan balik, tangkap nyamuk seekor, nak tangkap nyamuk seekor, dia ambil kepak dia sebelah. Besar mana? Bukan besar tu memang kecil lah saiznya. Berat tu. Kalau tuan-tuan ambil timbang tu sekarang, tuan-tuan timbang berapa gram gemuk? 1 gram tak sampai, 0.5 gram pun tak sampai, 1/10 gram pun dok. Itu satu perumpamaan. Dan banyak lagi dalam Quran pun ada, dalam hadis pun ada. Tuhan buat misal dengan ba'udah, nyamuk. Nyamuk ni kira makhluk antara makhluk yang lemah lah, kecil, ringan, tak kuat mana, umur pun tak panjang. Memang Tuhan buat serangga ni umur tak panjang. Kalau Tuhan buat serangga ni umur 100 tahun, mati kita. Tuhan buat serangga ni tak panjang umur. Ada yang seminggu, ada 2 minggu, ada sebulan je umur. Tak panjang. Ya. Jadi satu secara literalnya, secara bahasa mudahnya, nyamuk ni termasuk dalam serangga yang kita panggil binatang lemah, kecil, tak ada kekuatan. Itu yang pertama. Yang kedua, bukan setakat nyamuk. Tuhan, Nabi misalkan dengan kepak nyamuk. Nyamuk tu kecil dah, kepak dia lagi kecil. Jadi 1 part of lagi kecil. Dah lah kepak je, sebelah pula tu lagi kecil. Ada 2 maksud situ. Pertamanya ringan, tak ada nilai. Maknanya ringan tu maknanya terlampau ringan. Yang kedua, kepak nyamuk ni siapa pun tak siur. Ada orang jual bang? Ada tuan-tuan pergi market, pergi pasar, ada orang jual kepak nyamuk? Ada? Ada? Kalau tuan-tuan nak beli? Ada. Kalau kepak ayam boleh, pasal malam kan? Sedap bang? Kepak ayam minat? Oi, laku keras. Ni dah boleh pasal malam kan? Dulu pasal malam tak boleh dah, ni pasal malam boleh dah. Lalu pasal malam jam sekarang ni. Orang giam nak pergi pasal malam, nak rasa kepak ayam, nak rasa hati ayam, macam-macam. Ada nilai, ada harga. Kepak nyamuk tak ada orang beli. Kepak ikan yu lagi mahal, sirip ikan yu lagi mahal. Ada nilai, ada harga. Sedap buat sup, dia kata. Tapi sayap burung, sayap sarap, kepak nyamuk tak siapa nak. Menunjukkan
Tak ada nilai. Kalau itu pun kata Nabi tidak sampai. Tak sampai senilai itu. Kalau kita kata kepak nyamuk tu ringan dah, tak sampai lagi. Dalam matan asal hadis tu Nabi sambung dengan ayat Quran, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Kadang-kadang hadis ni disambung dengan ayat Quran. Begitu juga kadang-kadang dalam tafsir Quran tuan-tuan akan jumpa ada huraian dalam hadis Nabi. Gitu. Jadi sebab tu kitab lama-lama macam kitab tafsir tua-tua lama-lama ni, contoh macam Tabari, dia memang kita kata bercampur baur. Sat-sat jumpa hadis, sat-sat jumpa hadis. Itu kita kata trend penafsiran Quran pada zaman itu. Jadi kalau kita buka Quran hari ini macam tafsir Munir contohnya, kita buka-buka lagi ada tafsiran dari segi bahasa. Bahasa tu pula nahu, saraf, kemudian balaghah, kemudian mufradat, vocabulary, kemudian qiraat, kemudian munasabah bainal ayat. Itu dipanggil tafsir bil ra'yi. Tafsir bil ra'yi. Mana ijtihad ulama dalam memahami teks-teks Quran. Dari segi bahasanya, nahwu, sarah, balaghah, munasabah antara ayat dengan ayat, surah dengan surah. Ya, kemudian ulama cuba memahami berdasarkan faktor-faktor tersebut. Adapun tafsir-tafsir macam Tabari saya sebut tadi, dia dihuraikan sama ada dengan Quran ataupun dengan hadis. Jadi dalam hadis ni juga ada matan lain dalam kitab lain disebut itu fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Kami tak timbangkan bagi mereka, kami tak lakukan bagi mereka itu sebarang timbangan. Siapa dia? Orang kafir. Jadi kalau kita cek balik hadis ni dan ayat Quran tadi apa kita panggil, apa bahasa sedap, menemplak golongan kafir. Pasal apa? Sebab orang kafir zaman tu, Abu Jahal, Abu Lahab and the gang ni orang kaya. Bila cerita orang kaya ni duit banyak, pakai hebat, kenderaan hebat, rumah hebat, pengaruh hebat, follower ramai. Betul? Tuan-tuan yang tak apa nak kaya ni follower ramai? Tak apa-apa nak ramai. Adalah kawan-kawan masjid kenal kan, lebih kurang. Kawan-kawan surau, kawan-kawan kampung kenal lebih kurang. Tuan-tuan pergi Ipoh orang kenal ke? Tuan-tuan pergi Kuala Lumpur orang kenal ke? Tak apa nak kenal. Tapi orang yang terkenal macam ahli politik, orang besar-besar, orang kaya-kaya, semua kenal. Glamour. Habis kenapa Nabi sebut besar dan gemuk? Secara fizikal, Samin tu memang gemuk, badan besar. Azim mana badan besar. Habis itu semua orang gemuk macam saya ni esok tak nak timbang pada masyarakat macam mana? Bukan. Hadis tu tak boleh faham dari segi bahasa direct dia. Ada takwil dia. Ada takwil dia, ada tafsiran dia. Bukan difaham secara direct, maksud itu orang gemuk. Habis itu kita tuan-tuan yang gemuk ni jenuh. Kena bagi kuih lah. Esok ni mati tak ada timbangan pada masyarakat esok. Sebab Nabi kata orang yang gemuk ni masa masyarakat tu tak ada timbangan. Kena bagi diet, bagi kuih. Tu tak cerdik. Jadi orang yang faham teks Quran hadis secara direct ni orang tak apa cerdik. Kena faham. Macam hadis Nabi. Ada hadis Nabi kata jiran yang paling tak guna ni, ataupun Nabi kata orang yang paling tak guna ni orang yang pergi simbah haya kat rumah jiran, orang yang curah haya kat rumah jiran. Hadis tu orang yang tak guna.
Bahasa mudah kita kata kau ajak. Apa kita kata? Apa? Geng-geng setan lah orang kata. Habis? Salah lah Ustaz. Sama hari ni saya jurus pokok saya. Jiran tu kadang dia balik kampung. Jadi dia pun pokok dia pun kering juga. Jadi saya pun tolong jurus. Oi, kena maki dengan Nabi lah macam tu. Nabi kata orang yang paling tak guna ni orang pergi jurus hayak di rumah jiran sebelah. Saya selalu juga Ustaz. Jiran pokok bunga sebelah. Jiran rumput orang sebelah kadang saya nampak dah mati, kadang dia lama tak balik, saya jurus. Oi, masuk dosa. Macam mana kak? Macam mana? Boleh faham kot tu hadis tu? Bukan. Kata-kata Nabi tu bahasa kiasan. Bahasa sastra tinggi, cakap berlapik. Maksud pi buang air kat rumah jiran tu bukan jurus air paip kat jiran sebelah. Dekat pokok rumah jiran sebelah. Itu apa maksudnya Ustaz? Tipi balon bini orang sebelah. Tu maksudnya. Takkanlah jurus pokok pula salah. Dia bukan jurus pokok, jurus tuan pokok. Tu tak boleh. Faham no? Ya, jiran mana jiran? Kadang laki orang dengan bini orang pun jadi kerja. Tak ada kira. Duk sembang mesra-mesra, sembang mesra lama-lama. You macam mana okey? I dengan laki I tak apa okey. Tu model nak sembang kan. Kenapa laki you tak okey? Laki I macam ni. You memanglah sepatutnya you di jalan. Dia model dengan ayat. Tu ayat boya. Lama-lama bini orang sebelah ada sapu. Itu maksud hadis tu. Bukan jurus pokok rumah sebelah. Jadi nak faham hadis tu kena tanya ulama. Imam Syekh Yusuf Qadawi ada karang satu kitab Kaifa nata'amalu ma'as sunnah nabawiyyah. Macam mana kita nak memahami teks-teks hadis Nabi tu macam tu. Jangan duk baca faham direct. Kena tanya tok guru dulu. Kena tanya asbabul wurud dulu. Kenapa Nabi cakap itu pasal apa? Jangan duk faham secara bahasa direct. Takut kita salah faham. Banyak lah. Kawan-kawan kita yang baca hadis Nabi Al-Quran, dia faham tak betul dengan cara dia. Habis itu, apa maksud orang gemuk ni? Sebab biasa gemuk ni merujuk pada orang kaya. Tuan-tuan tengok tak tokong Cina? Tak tengok? Tak perasan? Kalau tuan-tuan pergi pejabat-pejabat orang Cina lah, orang Melayu tak ada lah kot. Tak tahu lah kot Melayu pun butuh orang Cina atas meja. Tak kot, ni Cina lah. Tuan-tuan kadang perhati, tengok-tengok dia orang atas meja dia orang, ada yang macam patung orang tua. Patung orang tua bongkok, berat tongkat. Patung apa ni? Itu bukan patung biasa-biasa tu Tuhan. Pasal apa gambar orang tua? Nak tunjukkan cerdik. Biasanya orang cerdik ni orang tua. Jangan jadi tua tak cerdik teruk. Sebab tu dipanggil yang dipertua. Kalau persatuan ke, dulu ni parti politik ke, panggil yang dipertua. Pasal apa? Yang dianggap sebagai tua, dihormati, disegani. Pasal apa? Pengalaman dia banyak, ilmu dia banyak. Tok guru pun macam tu. Biasanya. Kalau umur 20, orang tak panggil tok guru. Tak panggil. Umur 30, orang tak panggil tok guru Baru keluar universiti, ngajak 3 tahun, panggil tok guru. Tak, orang tak panggil tok guru. Kalau dulu, sistem dunia Islam dulu, mengaji ni paling kurang 20 tahun. 20 tahun. Ibn Hajar, Syekh Ramli, Zakaria Ansari, ini mengaji 20 tahun ke atas. Ibn Hajar 40 tahun. Baru jadi alim. Dah ngajak 20 tahun, baru panggil tok guru. Ini baru 25 panggil tok guru lah. Kan, tu tok garu mana?
Saya itu bawa orang tua, opah saya lah, dah meninggal lah arwah. Dia sakit, X-ray bawa jumpa doktor pakar di Tapping. Doktor pakar, saya tengok mana doktor pakar ni. Umur tak sampai 30, doktor pakar. Tapping. Mana pakar? Tu pakar. Saya tengok atas bawah, betul ke? Kan? Umur baru 20 lebih. Saya rasa paling tinggi 30. Saya pun dengar dia cakap, tuan-tuan, okey lah. Dan saya jumpa satu doktor lain pula. Doktor biasa je, tapi dah tua lah. Dah 50 macam tu lah. Saya pun bawa lah orang tua saya. Ni saya bawa ni doktor, saya jumpa satu pakar Tapping. Hayya, Doktor Clean. Sekarang semua mengaku pakar, dia kata. Baru umur 25 pakar kah, dia kata. Tu doktor tu juga. Baru jadi doktor 2 tahun sudah pakar kah, dia kata. Lu tengok, dia ambil essay tu, tengok. Ni tengok, ini macam boleh tak boleh nampak kah? Tunjuk tu satu. Saya sudah 30 jadi tahun jadi doktor. Ini tunjuk tu. Macam tu punya kan. Sebab dulu ni kalau bidang perubatan ke apa ke, dah lepas servis 5 tahun, umur 35 baru boleh ambil master, baru jadi pakar. Ilmu lain pun macam tu dulu ni. Ilmu agama ke apa ke, keluar jadi tutor dulu, ada ijazah nak jadi tutor dulu, keluar dah umur berapa tahun dah mengajar 5-6 tahun, baru belajar buat master pula. Master dulu pula kalau Azhar 6-7 tahun baru khatam. Umur 32, janggut pun dah panjang sekaki dah, baru jadi master. Lepas tu tak boleh buat PhD pula, tunggu ngajak betul pula. Dah 40 lebih baru buat PhD, 50 baru jadi doktor. Sekarang ni bangga umur 26 ada PhD. Ngaji apa umur 26 PhD? Ada hari tu kan keluar paper, umur 26 ada PhD. Boleh lah cilok kita orang tu, cilok kita orang ni ada PhD, boleh kan? Saya tanya kawan yang buat master di Azhar, berapa tahun Syekh? Allah, kira anak ni paling cepat Syekh. Berapa tahun? 8 tahun. Dia. Hak cepat 8 tahun. Hak lambat jangan tanya. Hak cepat 8 tahun. BA dah berapa tahun? Senawi berapa tahun? Nak boleh master 8 tahun pula. Rasa hantar ni. Kalau bela unta 3 keturunan ada kat Mesir. Gelak macam tu. Tapi orang minat mengaji macam tu lah kan. Baru jadi alim. Kita ngaji main-mainnya, gitu-gitu ya. Dapatlah BA cabuk kan. Itu lah. Tak ada lah tara mana ilmu. Jadi kena faham macam tu. Yusuf Qaradawi tu dah umur berapa baru panggil Syekh, panggil profesor. Saya di Azhar ni tak ada profesor bawah 50. Tak ada. Semua dah beruban, kepala dah terang dah, baru panggil al-ustaz doktor, profesor doktor. Dia punya syarah tu kitab tak buka dah, Quran hadis dalam kepala dah, matan kitab dalam kepala, syarah kitab dalam kepala, baru panggil profesor. Ini kata profesor, tanya 2 baris ayat Quran tak lepas nak jawab. Je tak mau macam tu. Ni jadi penilaian hadis tu kena tanya ulama, mereka yang faham bermaksud matan. Sebab apa? Gemuk dan besar ni menggambarkan orang kaya. Saya sebut tadi kan, patung Cina tadi ada patung tua, maknanya tu tanda orang cerdik, orang pandai. Tuan-tuan perasan tak lagi ada patung botak perut buncit? Tuan-tuan perasan tak? Dia duduk macam tu, perut macam tu, kepala botak, lepas tu sengit. Perasan? Tak perasan tak? Lah, tanya tak? Tuan-tuan pasal tak dapat ilmu. Saya tanya. Tanya. Dia Cina ni dia okey sikit. Cina dia okey. Hindu dia susah sikit. Hindu ni kadang ada kat saya tanya 2-3 orang, dia orang ni macam tak apa respon. Adalah seorang 2 yang respon, yang okey. Yang muda-muda ni okey lah sikit. Yang tua-tua ni dia orang sensitif sikit cakap dia tu. Tambah dia orang tahu kita ustaz pula kan. Dia orang ingat kita ni nak test dia orang ke apa ke. Tapi kalau Cina okey. Banyak saya sembang Cina tua ke Cina muda okey, dia orang open minded sikit lah.
Saya tanya, tu bos, okey, itu pasal apa tu? Ini Tuhan kaya, dia kata. Pasal apa gemuk? Gemuk mah kaya. Gemuk. Oh, okey. Kan? Jadi menggambarkan gemuk tu menggambarkan kaya. Duit banyak. Pertama makan banyak. Duit banyak makan banyak. Senang hati. Sedangkan orang kaya banyak kurus. Sebenarnya. Kita tengok orang kaya. Mana ada gemuk? Tak ada masalah tidur. Sung sana, kemari, makan lebih kurang. Yang makan banyak ni kita. Nasi gulai ikan masin pun terang 3 pinggan. Orang kaya makan tu tengok. Cik. Allah menyampahnya aku tengok kan. Lauk macam-macam dengan ayam, dengan kambing. Cik. Cedok 3-4 sudu letak. Kita kau dapat gulai kambing ke bang? Nallah wakra kan. Terang 3 mangkuk gulai. Terang. Sebab tu sebenarnya yang gemuk ni orang miskin. Yang gemuk. Kau orang kaya. Tapi digambar dengan segi dunia. Biasanya orang kaya ni orang gemuk. Biasanya faham kot tu. Macam kita tahu gemuk lah macam ni. Tu senang hati. Sedangkan ada ajaran psikologi begitu. Lagi susah hati lagi kuat makan. Orang stres, antara tanda orang stres, pertama dia tak perlu makan. Stres juga. Ada stres, kuat makan. Akulah tu. Kan? Lagi stres, lagi kuat makan. Sebab tu tak kurus. Dapat makan balun. Lagi geram, lagi makan kuat. Macam-macam pasien orang. Tu stres. Kan? Jadi bukan semua sama. Habis tu cuma dia faham di segi bahasa global. Ya, yang gemuk tu maknanya orang kaya. Orang kaya ni gemuk. Tu maksud dia. Macam tu lah saya tengok. Kawan-kawan kita duk protes. Ayam mahal lah, apa mahal. Tapi badan gemuk ke? Tanpa ni kata ayam mahal. Roti mahal. Tapi aku tengok gemuk semacam. Ustaz ni, tu jangan kira. Habis tu, saya nasi ikan masin pun bantai 3 pinggan ke? Oh, okey. Okey, faham tak? Jadi memang itu menggambarkan bahawa biasanya kata syekh kita, satu orang syekh yang huraikan hadis ni, sebenarnya hadis ni nak memberi semangat kepada orang miskin. Sebab biasanya zaman dulu, zaman Nabi dulu yang masuk Islam ni orang miskin, orang susah. Siapa dia? Bilal, orang susah. Keluarga Ammar, Yasir, orang susah. Banyak yang masuk Islam ni yang kita tahu yang besar-besar tu ialah Abu Bakar, Umar, Osman, kaya. Tapi yang marhain yang paling ramai. Orang susah, orang miskin, golongan hamba. Sebab tu hadis ni mengkritik ataupun kita kata menempelak golongan kaya yang tidak beriman dengan Allah Ta'ala. Dia ingat dia banyak harta, dia megah, harta dia banyak, dia peleceh orang Islam. Kita tengok ziarah Namrud pun sama. Namrud tu peleceh Nabi Ibrahim dengan pengikut dia. Cerita Firaun pun sama. Kan? Mama yattabi'u illa al-arzalun wa yattabi'u al-arzalun dengan Quran sebut kan. Yang ikut Musa tu siapa? Semua orang hina-hina. Firaun gelar arzalun, mana hina-hina orang miskin, orang susah. Sebab apa? Nabi Musa daripada Bani Israel. Bani Israel ni kira masa tu status pelarian di Mesir. Mesir bangsa dia asal dia Qibti. Bangsa asal Qibti ataupun Aqbat nama bahasa Arab dia. Sebab tu sampai hari ni kalau bahasa Arab kita panggil Mesir, Mis. Kalau bahasa orang putih kita panggil Egypt. Kan jauh beza Mesir dengan Egypt. Saya tanya orang Arab sendiri, tanya orang Mesir sendiri. Kita kata panggil yuk macam tu lah bahasa kita kan. Bukan dia cakap Melayu, cakap Arab. Agak-agak hang pasal apa Mesir ni panggil Egypt? Saya tanya dia. Toh aku pun tak tahu dah. Spesi mangkak juga.
Negeri dia pun tak tahu pasal apa panggil Egypt. Aku pun tak tahu. Orang putih panggil Egypt, kita panggil Mesir. Betul lah, mesti ada sebab. Egypt tu merujuk kepada Aqbat, bangsa asal penduduk Mesir, Qibti. Itu panggil Egypt. Dalam bahasa Inggeris dia, bahasa Latin dia panggil Egypt. Arab panggil Aqbat, Qibti. Dan bangsa tu dikatakan pupus. Bahasa tu pupus, tapi etnik tu wujud. Di Mesir masih ada persatuan tu, persatuan Aqbat ada. Tapi biasa bila sebut Aqbat ni biasanya Kristian, biasanya. Dia punya fizikal, muka dia pun agak lain kita boleh kenal. Sebab dia punya fizikal dia, muka lebih kurang lain. Itu panggil Aqbat, Egypt. Jadi Bani Israel ni main duduk menumpang. Pasal apa? Sebab jatuh zaman Sulaiman dulu. Zaman Nabi Sulaiman dulu ni dia pun hebat, kaya-kaya. Tapi sebabkan berpecah, bergaduh sama sendiri, mai kerajaan lain serang, musnah habis. Lari berselerak seluruh dunia. Antara tempat dia penumpang ialah Mesir. Jadi Fir'aun ni dia tahu orang Bani Israel ni khadam dia, orang bawahan dia. Kita kata Indon lah, Bangla, Nepal, itu lah. Main kerja. Tiba-tiba mai Musa nak lawan aku. Dia naik angin. Dia kata Musa ni perlu aku bela je dia nak angkat. Kemudian hak follow dia tu pula semua orang susah. Dulu ni depa semua ni khadam aku ya. Dan dia bangga dengan kekayaan dia, kekuasaan dia. Tu digambarkan sebagai gemuk, besar, gah, kan? Sebab tu kalau cerita-cerita orang kaya dia cari hak gemuk, kalau kurus tak padat. Kan? Gangster halus, perasan tak? Ada tuan-tuan jumpa gangster kemetik tak padan. Cuba tengok cari cerita gangster. Dia badan dia kepala gangster, kan? Tapi kadang kepala gangster tu kecil lah. Gangster lain yang besar, dia megah. Bukan setakat dia pun termegah apa, dia peleceh orang Islam, orang yang ikut Nabi. Daripada zaman Namrud sampailah zaman Nabi kita SAW, sama je panggil manusia. Pasal apa Nabi sebut gemuk? Sebab biasa mereka ni banyak makan. Dan banyak makan menunjukkan kepada banyak harta, banyak duit. Kita yang tak berapa nak kaya ni besok bincang orang rumah, makji weh, esok nak makan apa ke mak? Ada apa dalam tiap air? Kan? Ayam ada lagi? Ayam tinggal kepak je bang Haji weh. Loh, tinggal kepak. Telur ada lagi? Telur tinggal 2 biji je. Telur pun mahal dah. Oh, mahal dah. Itu apa? Ikan terbenung ada lagi? Ikan terbenung pun tinggal ekor ang kepala. Lain tak ada. Oh, jam kepala. Nak makan apa esok? Jadi orang tak apa nak kaya macam kita ni fikir nak makan apa besok. Duk tagan-tagan. Seminggu ni makan apa? Beli telur siap-siap. Beli apa? Stok. Bajet takut habis duit. Tak ada. Orang kaya dia tak sembang macam tu. Dia tak sembang nak makan apa, Mak Haji nak makan kat mana esok? Tadi dah makan, semalam makan nasi dulang apa? Dekat apa? Dulang bonda, dulang bonda. Tak apa benda tu. Tuan makan tak? Tak lagi. Ui, orang luar main makan, orang sini tak makan lagi. Tak kira lah, dulang bonda ke, dulang nenda ke, dulang opah ke, macam-macam lah. Atur tu. Oh, pagi tadi makan sini, petang makan KFC, malam makan pizza. Nak makan kat mana kita orang kaya sembang itu. Orang kaya nak makan kat mana? Bukan lagi nak makan apa. Tapi orang politik bang dia sembang, esok kita nak makan siapa? Kita nak balun siapa esok? Tu maksudnya. Dia manusia ni dia tak puas hati. Dia nak lagi dunia ni. Itu pasal dia. Kalau kira dah makan bercukup lah. Nabi kata ada 5 benda cukup dunia ni. Dia kata. Apa dah 5 benda tu? Berpagi-pagi kamu kata Rasulullah ada makan minum.
Nabi sebut makan, termasuklah minum. Ada makan minum. Okey. Kita bangun pagi ada lah stok beras, ada gula, ada kopi, ada ikan bilis, ada tin sardin, ada ayam peti ais, ada 2-3 ekor lagi. Okey. Mana ada makan, minum. Ada bini, tengok makcik bolehlah comel lagi lah makcik tu kan. Bolehlah. Ada orang rumah. Dan ada kenderaan. Nak pergi mana ada lah kereta. Kereta tak apa mahal lah, tapi boleh lah. Takkan nak pergi Aluk Start. Takkan nak pergi KL. Nak pergi Maha. Habis lah kot. Habis lah. Boleh lah pergi. Taklah rosak tengah jalan. Jadilah ada kenderaan. Lagi apa kata Nabi? Ada rumah yang selesa. Bolehlah rumah kita tu tak ada lah angin tiup terbang dinding-dinding. Tak, bolehlah. Ada lah rumah, ada bil api air ada. Bolehlah, selesa lah duduk kita anak beranak. Ada jiran yang baik. Maksud jiran baik itu dia tak kerja kita, kita tak kerja dia. Hormat menghormati, okeylah. Bukan mesti jiran yang baik itu pergi hantar cokodok dia tak bagi. Penat juga. Ataupun bersembang 24 jam pun penat juga. Maksud jiran yang baik ni paling tidak menyakiti jiran dia. Okeylah. Kita bagi-bagi, ada makan, ada minum, ada rumah yang selesa, rumah okey, tak bocor semua. Semalam hujan lebat tengok rumah tak bocor, okeylah kan. Pintu pun tak lekang, semua elok, okey. Dia ada bini elok, kita pun tengok bini kita seronok, bini tengok kita seronok. Yang keempat, ada kenderaan. Bolehlah nak pergi mana Pak Haji? Jomlah kita ni cuti Ahad ni, kita pergi Lost World lah kan. Nak main ayat terjun ni, terjun buatan, ayat terjun biasa dah biasa mandi lah. Makji pun teringin juga. Pergi Lost World, naik kereta, ada kereta. Jangan ada jiran yang baik. Ada 5 benda ni kata Nabi. Itulah dunia. Itu lah. Jadi kita dapatlah dunia. Itu je lah. Makan, minum, kenderaan, rumah selesa, ada orang rumah. Kalau ada duit, tambah tu. Tambah makan sedap lagi. Tambah rumah besar lagi. Tambah bini besar lagi. Soal lagi. Tambah kenderaan lagi. Tu je. Pusing-basing hak tu lah kata Nabi. Jadi memadalah apa yang ada. Kan? Jangan duk cari benda haram, na'uzubillah. Jangan sampai, na'uzubillah, kita lawan Nabi, lawan syariat. Macam mana berlaku pada Abu Lahab and the gang, yang Tuhan maki dalam Quran sampai kiamat. Tabbat siada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba. Kenapa Tuhan sumpah Abu Lahab? Mampu dah Abu Lahab, lama dah mampu, 1000 tahun lebih mampu. Pasal apa Tuhan sumpah? Sebab dia lawan Nabi. Sebab dia maki Rasulullah. Dia tentang terang-terang perjuangan Rasulullah. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba. Tidak akan menyelamatkan dia di dunia akhirat segala reta dan segala kerja buat di dunia itu tak. Segala pangkat, segala mah, segala reta, segala duit, segala apa yang dia ada, ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba. Bukan setakat dia aja, bini dia pun sama. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Tuhan maki dia dengan bini-bini dia sekali. Pasal apa? Laki bini dua-dua lawan Rasulullah. Janganlah wujud dalam satu keluarga kita dua-dua jahat. Jarang. Kadang-kadang dapat tangkap laki, suami dia dah dadah, bini punya marah lah, awak lah laki kuih dah dadah. Tapi kalau laki bini dah dadah, memang tak guna semua. Betul bang? Ada? Biasanya yang jahat ni orang lelaki. Biasanya lah. Dah ada rompak bank. Tu tak ada dengar Mak Haji rompak bank? Ada? Perempuan rompak bank? Tak dengar ke? Biasa jahat ni orang lelaki. Tapi kalau joint venture sekali buat jahat, memang jahat semua. Itu yang berlaku pada Abu Lahab dengan bini dia. Sebab itu Tuhan sumpah sekali. Wa mra'atu hamma latal hatab. Itu panggil orang kaya yang lawan sunnah Nabi. Sebab apa? Sebab dia ingat yang kekayaannya, dia boleh lepas azab akhirat.
Yang kedua apa? Tuhan tak pandang reta kita. Jangan belagak lah bang. Biasanya yang berlaku macam tu contohnya dia biasa susah. Kita tengok tanggang sudah, kita tanggang. Tu cerita Melayu tu ada bagus dah tak bagus dah. Tu ambil yang positif dah. Tanggang tadi pasal apa dia nak cari reta? Pasal rasa dihina. Dia minang nak orang tolak. Orang hina dia miskin, papa kedana, jadi kuli sampai ketua, sampai ke besar. Jadi dia azam nak jadi kaya. Baguslah azam jadi kaya tu tak salah, bagus. Tapi mak dia pesan dia, aku takut Tanggang bila kamu kaya besok kamu lupa aku. Kamu lupa daratan. Tak, mak tak. Tapi banyak dah sejarah berlaku macam tu. Bukan Tanggang cerita macam tu. Qarun pun macam tu. Qarun ni asal dia orang susah, orang miskin. Dia minta kat Musa, tolong doa lah aku bagi kaya. Betul kamu nak kaya? Bagilah aku doa aku kaya. Aku akan bantu orang, aku akan keluar zakat semua orang. Tuhan bagi dia ilmu kepandaian, jadi kaya-kaya. Apa jadi? Sombong belakang. Tuan-tuan dengar baik cerita saya. Dengar baik-baik cerita saya. Sebab tu orang dulu, raja-raja Melaka dulu, kerajaan-kerajaan Melayu dulu, dia lantik pembesar-pembesar negara ini daripada orang yang kaya-kaya dah. Minta maaf cakap, dengar baik. Orang kaya-kaya, sebab tu dipanggil orang kaya-kaya. Memang kaya dah. Supaya apa? Sebab dia dah biasa kaya. Dia tahu dah urus duit. Dia dah biasa, dah mewah. Yang kedua, dia ada kepandaian mengatur duit. Jadi bila jadi orang besar, dia taklah terkejut. Dia dah biasa kaya. Ni kawan ni tak biasa kaya, duk susah. Tiba-tiba jadi orang besar. Apa lagi? Sapu mana patut lah. Sejarah asal dari itu. Macam tu ada Nabi sebut al-a'immatu min Quraisy. Al-a'immatu min Quraisy. Dengar baik. Hadis itu walaupun diperbahas oleh ulama, adakah hadis itu menunjukkan syarat untuk jadi pemerintah mesti orang Quraisy? Hadis sahih, ulama bahas. Sebab tu bila Rasulullah wafat, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, yalah sedih Rasulullah wafat. Kira macam sama-sama sedih lah, duk uruskan jenazah Rasulullah semua. Dalam duk urus jenazah Rasulullah semua, yalah settle down macam-macam lah. Dengar dah, Umar dah panggil Abu Bakar. Umar Abu Bakar, apa dah? Mereka dah meeting dah nak lantik khalifah. Mereka tu siapa? Ansar. Nabi wafat kat mana? Madinah. Umar panggil Bakar. Mereka dah pakat meeting dah nak lantik khalifah ganti Rasulullah. Siapa? Tuan-tuan, Umar beritahu. Abu Bakar tinggalkan jasad jenazah Rasulullah, serah pada Ali. Hang settle down. Aku ada benda penting, politik. Apa? Politik. Abu Bakar mari tengok. Mereka dah bincang dah. Setempat nama Qis bin Sa'idah. Kata Mutawih yang bawa kami dulu tu, kalau tuan-tuan pergi Masjid Nabi tu, belah sana Masjid Nabi tu ada dipanggil Mutahaf. Muzium Quran. Tang situlah tempat Ansar ni meeting nak lantik khalifah. Datang Abu Bakar kata, apa buat apa eh? Kalau kita kata ayat kita mengeras lah, kita kata kan, Abu Bakar mengeras lah kira kata. Padahal tu bumi Madinah. Yang ditegur oleh Bakar tu orang Ansar. Apa buat apa eh? Kami lantik dia khalifah. Tak boleh. Minnal umara wa minkumul wuzara, kata Abu Bakar. Kami yang patut jadi leader. Pasal apa? Nabi sebut al-immatu min Quraisy. Pemimpin datang daripada Quraisy. Sebab tu kita tengok Abu Bakar Quraisy, Umar Quraisy, Osman Quraisy, Ali Quraisy, Muawiyah Quraisy, Bani Umayyah Quraisy, Bani Abbasiyah pun Quraisy.
Sejarah dia tu. Minnal umara wa minkumul wuzara, kata Abu Bakar. Kami yang akan jadi leader, kamu jadi menteri ya. Oh, bolehlah menteri kanan ke, bolehlah kan. Menteri pertanian lah, bolehlah. Presiden kami, Perdana Menteri kami. Hampa jadi menteri kewangan apa, bolehlah. Dalil. Soalan saya tanya, kenapa Quraisy? Why? Apa kena mengena dengan Quraisy? Sedangkan hadis lain Nabi sebut, dalam hadis lain Nabi sebut, kalau orang hitam yang rambut dia, Nabi kata macam kurma. Tuan-tuan perhati tengok orang hitam ni, negro yang kulit hitam ni, memang negro kulit hitam pun, tak ada negro kulit cerah. Rambut dia orang tu berpuntai-puntai. Tuan-tuan tengok pun pelik kan. Kalau macam tu sendiri pun orang pun kata Rasulullah, jadi pemimpin kamu kena taat. Tu hadis. Tapi hadis ni kenapa Nabi kata pemimpin mesti orang Quraisy? Ulama bahas. Ada ulama kata itu bukan syarat. Okey, tak apa, bukan syarat. Cuma Nabi bagi bayangan saja. Okey. Tapi ulama lain bahan juga. Kenapa Quraisy? Ulama strategik, ulama politik ada juga dipikir. Sebab apa? Sebab Quraisy ni pertama keturunan Rasulullah. Satu. Yang kedua, Quraisy ni orang yang paling alim dengan Quran. Satu. Yang kedua. Yang ketiga, Quraisy ni orang yang mula-mula masuk Islam. Yang ketiga. Yang keempat, Quraisy ni dia ada leadership. Quraisy ni dianggap ketua orang Arab zaman tu. Jadi kata ulama, hadis tu dipakai pada zaman tu. Sebab apa? Quraisy ni leader. Jadi kita nak lantik leader, orang yang ada karisma sebagai leader. Dia dah memang ada keturunan dia. Pak dia YB, Tok Wan dia orang besar. Sesuai lah. Sebab tu kita dulu masa nak merdeka, bila siapa? Dato' On lompat buat parti lain. Ingat? Lompat parti ni lama macam cerita lah bang, bukan cerita baru. Jadi UMNO tak ada leader, betul? Apa tu Razak buat? Apa tu Razak buat? No. Tak tahu ke sejarah? Tahu. Oh. Tu Razak cari siapa? Cari member dia kat London. Siapa dia? Tengku Abdul Rahman, anak Sultan Kedah. Pasal apa tu Razak pergi cari Tengku Abdul Rahman? Sebab dia anak raja. Orang Melayu ni kok mana pun dia hormat raja. Dia dengar cakap raja. Cuba pergi ambil anak piun ni. Bukan saya hina anak piun. Bukan mana tuan-tuan, minta maaf. Katalah Tun Razak pergi ambil anak piun. Mana tukang kebun mana pergi jadi ketua UMNO. Agak-agak orang nak ikut? Tak. Itu kita kata karisma tu. Orang tu, segan. Segan tu penting. Orang hormat tu betul. Sebab tu Tun Razak sendiri pun bapak dia datuk juga, orang besar-besar faham juga, bukan keturunan biasa-biasa. Jadi biasanya gitu. Kita tengok pun sejarah itu. Biasanya orang yang hebat juga kepimpinannya akan lahirkan orang yang hebat kepimpinan. Biasanya gitu. Tak semestinya, tapi begitulah keturunan dia penting. Dia punya environment tu penting. Jadi Quraisy ni masa itu memang dia leader. Itu. Tapi hari ni tak boleh pakai. Tapi tanya Quraisy pun tak tahu dia apa dah. Tanya Quraisy dah. Tentu jadi tukang sapu yang mesti haram ni Quraisy. Jadi adakah macam tu kita nak ambil leader? Tak sesuai lah. Jadi orang ulama kata hadis tu sesuai zaman tu. Maknanya masa itu Quraisy ni dianggap sebagai orang yang berkarisma, yang sesuai jadi leader. Sebab tu Abu Bakar claim leader kami. Maka Abu Bakar lantik Umar jadi khalifah. Umar tengoknya, apa hai aku pula kan? Umar kata, ada Abu Bakar lantik aku pula. Baiklah kata Umar, aku cadangkan Abu Bakar jadi khalifah. Setuju? Semua pakat setuju. Bukan pasal dia kaya ke pasal apa ya? Jadi ulama bahas kenapa Umar cadangkan Abu Bakar. Ada beberapa peristiwa. Antaranya orang yang paling rapat dengan Rasulullah memang Abu Bakar. Memang. Itu yang pertama. Yang kedua, Abu Bakar bukan orang lain, pak mentua Nabi sendiri.
Ya, yang ketiga, bila Rasulullah sakit, siapa ganti jadi imam? Abu Bakar. Abu Bakar jadi imam, ya Allah. Slow. Bukan slow maknanya lembek. Slow maknanya Abu Bakar ni rajin teriak. Baca ayat Qurannya. Berhenti Zat. Baca balik. Teriak Zat. Berhenti Zat. Baca balik. Allah. Lama. Hak belakang-belakang tu bisi. Macik-macik dah bisi ni. Kan? Oh, macam mana ni? Bakat Aisyah pun nak tegur walaupun pak dia jadi imam, tapi orang duduk bisi lah, muslimat lah duduk bisi ni, orang belakang dengan anak-anak apa, bakal lambat jadi imam. Jadi Aisyah kata, Hafsah, Aisyah kata kat Hafsah, buat apa? Happy jumpa Rasulullah. Pujuk Rasulullah suruh Umar jadi khalifah, jadi imam. Umar laju sikit, suara pun deras sikit, jadi imam. Bukanlah jauh sangat belakang Umar. Hafsah pun malu-alah pi lah, sebab pak dia Hafsah, pak dia Umar, dia pun pergi. Ya Rasulullah, ni tentang imam ni ganti Rasulullah ni mana? Boleh tak ganti orang lain? Boleh tak ganti orang lain? Ganti siapa? Ganti bapa aku Umar. Nabi keluar satu ayat, satu hadis yang masyhur. Hampa ni kata Nabi macam geng-geng perempuan zaman Nabi Yusuf dulu. Itu ayat Rasulullah keluar kepada perempuan-perempuan tadi, pada Hafsah, pada Aisyah. Kena stepek kepada Hafsah, debam segala tu. Hafsah balik-balik dia punya naik angin. Aku ingat aku nak tolong hampa, aku yang kena tibai. Lepas ni kata Hafsah, taubat lahum, aku tak tolong hampa dah, kata Hafsah. Hafsah pun kena stepek kat muka dia macam tu. Ya, Nabi bagi misalnya tu. Siapa dia? Sawahibu Yusuf. Siapa dia? Perempuan-perempuan yang zaman Nabi Yusuf dulu, yang pergi kutuk Zulaiha. Tu maknanya Nabi tak berkenan lah dengan cara-cara tadi tu. Nabi bagi stepek macam tu. Biarlah bakal jadi imam. Jadi sahabat ambil ijtihad, itu tandanya Rasulullah nak Abu Bakar ganti dia. Tak mahu lain. Jadi ulama ambil istinbat macam tu. Kalau bab agama pun Abu Bakar jadi khalifah, maka bab dunia min babi aula Abu Bakar yang akan ganti. Faham tak? Jadi leadership tu tadi tu penting. Kepimpinan tu penting. Jadi kadang-kadang kita mungkin pelekehkan Muawiyah, pelekehkan Yazid, pelekehkan Malik bin Marwan dan sebagainya. Mungkinlah pada kita kan, kita nak pelekehkan, tapi mereka tu ada leadership dia. Kenapa pula Muawiyah pergi lantik anak dia jadi khalifah pula? Kemudian siap buat bodyguard lagi. Ya sesuai zaman tu. Kalau dia tak lantik anak jadi khalifah, jadi bergaduh. Nak buat pilihan raya lain pula. Aku katuk hang, katuk aku, katuk hang, katuk aku. Cuba kita merdeka itu, minta maaf bang, kita merdeka itu kita lantik je Agong jadi Presiden Malaysia, habis cerita. Gaduh tak ini? Tak, saya tanya tuan-tuan, gaduh orang Melayu? Tak gaduh, relax. Tuan-tuan duduk minum pangkal kucing, relax. Tak payah pilihan raya. 5 tahun sekali tukar. Sultan Perak pula jadi Agong. Lepas tu Sultan Kedah jadi Agong. Sudah. Habis cerita. Pilihan raya tak nak macam Brunei. Habis cerita. Tak gaduh apa. Itu ini bab di Muawiyah. Supaya tak nak gaduh. Nanti tu anak dia jadi khalifah. Kenapa ada bodyguard? Orang lain tak ada bodyguard. Kalau tak ada bodyguard, lebuh. Umar kena bunuh, Osman kena bunuh, Ali kena bunuh, Hasan cucu Nabi pun kena bunuh, Husin pun kena bunuh. Kata Muawiyah, kalau tak letak bodyguard dengan aku lebuh sekali. Ambil buat. Bid'ah, bid'ah Nabi tak buat. Keadaan mendesak, sebab tu berlaku perubahan. Itu kata politik. Jangan pelik, ada dalam sirah.
Itu dia. Tapi semua itu bukan kebanggaan. Harta, pangkat, kuasa, anak pinak, bukan satu kebanggaan dalam Islam. Sebab apa kita kena ingat, kalau katanya kita buat benda tu, tambah pula kita ambil hak orang, kita buat dengan benda haram, na'uzubillah, Tuhan tak akan bawa sebagai kita yakin sebagai kebajikan pada mahsyar. Bahkan sebaliknya, anak-anak yang maksiat yang kita tinggalkan, harta haram yang kita usahakan, pangkat yang kita ambil secara haram, na'uzubillah, bukan setakat tak laku bawa depan Tuhan, dia jadi liability pula pada kita. Apa dia liability pula Ustaz? Bala. Negatif. Jadi feedback, fireback balik kata kita. Yang cukup masyhur, kita tinggalkan anak-anak yang tak solat, yang kita tak didik mereka, anak-anak yang tak tahu hal yang haram, orang rumah yang tak tahu hal yang haram. Ni cerita Pak Lebay ni baik, nak masuk syurga dah. Nak masuk syurga dah. Pak Lebay bagus, main jemaah, masjid tak tinggal, pahala banyak, timbang-timbang okey. 95% pahala, 5% dosa. Ada dosa tengok peti hamui yang itu apa semua kan. Adalah 5%. 95% pahala. Pergi masuk timbang syurga. Kita pun queue masuk depan syurga. Seronok lah, nampak syurga lah, nak masuk lah. Next, macam cerita tu Tiga Abdul. Sadik Segaraga, Sadik Segaraga, Sadik Sepak Raga. Bukan Sadik Sepak Raga, Sadik Segaraga. Okey. Tadi tuan kata tuan tak mau datang. Habis tu nama tuan dah dipotong. Tak boleh masuk. Tak boleh masuk. Dah kena potong nama. Tak boleh masuk. Ambil duit suar, rasuah. Berapa? 5 pound. Tak cukup. 5 pound tak cukup. Khadam macam tu boleh lah rasuah bang. Ni malaikat jaga neraka syurga ni tu ingat boleh rasuah lah. Malaikat jaga syurga neraka ni tu ingat boleh rasuah suap kan? Tak boleh. Nak suap apa? Kereta pun tak bawa tuan. Kalau suap pun dia bukan makan duit. Nak suap apa? Dia bukan anak bini, dia bukan lelaki perempuan, dia bukan makan minum. Tidur pun tak. Duit apa? Kita yang rasa dengan duit banyak kita belagak. Tak ada apa, tak laku. Bawa ke depan. Ni PA binti ni bini hang, bini saya tuan. Ni anak perempuan hang, anak perempuan saya tuan. Depa ni tudung, tidak semayang, tidak mengaji, tidak buat benda haram, dating jantan betina, hang biak masa dulu. Pasal apa hang biak? Saya sayang tuan. Macam mana tuan? Depa dah duduk neraka. Dah duduk sana. Macam mana? Pirong masuk 2 sekali. Pergi masuk ciut 2 sekali. Lepas tu baru main pula. Allahu Akbar. Na'udzubillah. Baru nak pergi haji tak dapat pergi mengamuk Baru nak pergi haji tak dapat pergi pun nak mengamuk dah. Baru nak pergi tengok wayang tiket habis pun mengamuk. Betul? Baru nak masuk bola tiket habis pun mengamuk. Pecah pintu-pintu stadium habis. Tu baru dunia bang. Ni nak masuk syurga. Depan. Tak lepas. Pasal apa? Segala kerja buat dunia dah itu haram. Na'udzubillah. Duit yang kita derma haram, pangkat yang kita ambil cara haram, fitnah orang, tohmah orang. Memanglah seronok dunia ni dapat buat nanya orang. Tunjuk bangga kereta kita, anak pinak. Memang bangga, seronok dunia. Tapi tak ke mana. Bang, berapa lama kita hidup? Tu ya. Fikir hak tu je. Ulama ajar kita macam ni. Bayangkan kalau kejap kita mati. Bayangkan kalau sekejap lagi kita mati. Tu je. Kalau semua faham tu, insya-Allah. Dia cari kereta pun, cari hak halal. Dapat lebih sikit, bantu orang lain. Bukan kira nak bagi gemuk dia seorang anak beranak dia tak. Ada pangkat Tuhan bagi lebih, dia bantu orang lain. Ya, contohnya dapat jadi apa? EDO ke DO, dia bantu ni bagi sana pergi turun padang tengok semua. Bukan tayak duduk saya pejabat tak. Ada kaya sikit, Tuhan bagi kereta lebih sikit, tengok orang kampung susah, bantu. Tu saya pesan student saya. Korang kalau dah grad, balik kampung, balik kawasan korang, tak bantu orang kampung, tak nak. Sia-sia grad universiti. Nulis degree, master, PhD, diploma. Balik-balik apa pun tak guna.
Buat menyusah orang kampung lagi ada. Buat menyemak kampung lagi ada. Kalau hang kaya seorang pun tak guna, saya kata. Tak guna ilmu hang ngaji. Itu macam mana Ustaz? Bantu orang kampung. Bantu paling kurang komuniti hampir kita, qaryah kita. Bantu. Baru maksudnya berkhidmat pada masyarakat. Baru Tuhan kira. Umur kita ada kebajikan, reta kita ada kebajikan, sijil kita laku buat dengan Allah Ta'ala. Sebab apa? Kita guna ilmu kita untuk bantu orang lain. Tapi kalau dapat ilmu untuk kaya perut sendiri, ya tak. Itu kata tadi. Gemuk besar, pangkat besar, badan kaya-kaya, semua bawa pergi dunia, pergi depan Allah Ta'ala. Fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna, na'udzubillah. Kami tak timbang, tak ada kira nilai pun depan Allah Ta'ala. Apa maksud tak kira? Yang baik tak kira, hak jahat kira. Jangan tuan-tuan ingat, Tuhan tak kira Ustaz, tak kira okey kosong-kosong. Tak, bukan kosong-kosong. Hak baik itu tak kira, hak jahat kira. Macam orang buat syirik, na'udzubillah. Umur 50 pergi jumpa, pergi puja nombor ekor manakah, syirik pergi, na'udzubillah. Hak pahala dia padam. Daripada baligh sampai 50. Pahala padam. Hak dosa jalan. Kalau pahala padam, dosa padam tu boleh tahan lah. Kosong-kosong kan. Ni dah. Faham bang? Itu maksud dia. Yang tak dikira tu kebajikan. Hak dosa kira. Kita tak mahu itu. Kita nak kita masuk depan Allah Ta'ala besok. Hak dosa kita dipadam Allah Ta'ala. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Kita nak yang tu. Kata Nabi, orang yang sampai level tu Rasulullah tak timbang pun. Yang dia kata dalam ayat Quran tadi tu, yang kita nak usaha tuan-tuan, Tuhan tak timbang pun, kata Nabi. Yang ada masuk ayat Quran tadi. Bila Tuhan tengok, pahala berapa? 80. Dosa? Tak payah jalan. Macam tu maksud dia. Oh, ni Pak Haji ni punya baik, nak timbang apa lagi? Malaikat rahmat ada tepi tu. Dia ada tukang timbang, dia ada malaikat rahmat. Tuhan bagi info dia kata, ni lepas. Ni mana orang kata lamai? Orang kata lamai kiri. Ini depa ni selalu pergi masjid, bagus sedekah korban. Nak timbang apa lagi? Lepas. Allahu akbar tuan-tuan. Mau tak? Tu yang kita nak sangat. Tu je. Kalau orang tanya kita apa dapat JWP masjid surah pagi petang sembilan dapat apa? Kita nak hak tu je. Mana? Bila sampai pada mahsyar, depan timbang besok, Nabi, Tuhan bagi hantar ya. Tak payah pakai SMS ha. Malaikat dapat info cepat ha. Lagi laju pada WhatsApp. Tu, geng-geng tu. Lepas. Macam tu ya. Tu maksud fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna rahimin wa la haqqa wa wallahu a'lam.